Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saya ucapkan kepada ahli panel undangan kita pada malam ini dan juga para penonton yang sedang menonton secara langsung di Facebook Arwah Usi. Setelah sebulan lebih kita tidak bersiaran, di mana kali terakhir Arwah Usi bersiaran secara hybrid adalah ketika penganjuran seminar Aurora Talk Series yang berlangsung semasa program Outdoor Expo Malaysia pada Jun lepas, dan alhamdulillah dengan izinnya pada malam ini kita dapat meneruskan lagi siri webinar Aurora Talk Series yang ke-20 yang bertajuk Insiden Kepala Air, Beringatlah Sebelum Terlambat. Okay, terima kasih saya ucapkan atas kehadiran para penonton semua yang sudi meluangkan masa menyertai webinar pada malam ini yang dibawakan khas oleh Adventure Leadership and Outdoor Recreation Academy, Aurora Pusat Kokurikulum Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan sebelum saya memulakan sesi webinar ini, saya ingin mengajak para penonton sekalian yang ada dekat live Facebook Aurora sekarang ni untuk sama-sama kita share, kongsi pautan live ini kepada rakan-rakan di Facebook, di TikTok ke dan sebagainya lah, agar lebih ramai daripada kita ini dapat bersama kita pada malam ini. Dan seterusnya saya ingin mengingatkan kepada para penonton bahawa webinar ni ada sijil, ada pautan e-sijil dan juga kehadiran masa CPD, MyCat ataupun MyCham ni khas untuk warga Usi akan diberikan oleh pihak Rusetia di ruangan komen pada pertengahan sesi webinar ini, dan diharapkan agar para penonton semua dapat setia bersama kami sehingga di penghujung webinar kita ni selama sejam setengah bermula pukul 9 dan akan berakhir insyaAllah pada pukul 10.30 malam. Okey, kita tengok dekat Facebook sekarang, boleh masuk lagi share-share lagi semua. So ada yang cakap okey, salam sejahtera, okey, assalamualaikum, salam sejahtera, waalaikumsalam, dan semualah kepada Muhammad Idaham Ibrahim, Azila Alias dan juga Chen Sun Chi. Okey, so selamat datang ke series yang ke-20, webinar Aurora Talk Series yang ke-20 kita ni. Okey, dan tanpa melengahkan masa, saya selaku moderator untuk webinar pada malam ini ingin memperkenalkan dua orang ahli panel undangan kita yang mempunyai kepakaran dan juga sangat pengalaman dalam bidang masing-masing yang berkaitan dengan khususnya hidrolik dan juga kualiti air. Okey, izinkan saya perkenalkan ahli panel kita yang pertama, iaitu Insinyur Teknologis Geospesialis Dr. Safari bin Mat Desa. Beliau merupakan pengarah Pusat Kajian Lembangan Sungai di Institut Pendidikan Air Kebangsaan Malaysia atau dikenali sebagai NAHRIM bermula tahun 2020 hingga kini. Dan beliau memiliki ijazah Dr. Falsafah dalam penyelidikan pemodelan hidrolik pantai dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan beliau mempunyai pelbagai kelayakan iktisas. Seperti kita tengok dalam poster ni, nama dia punya kelayakan banyak kan. Antaranya adalah jurutera profesional daripada Lembaga Jurutera Malaysia, corporate member daripada Institut Jurutera Malaysia, teknologis profesional daripada Lembaga Teknologis Malaysia, dan geospatial professional daripada Institution of Geospatial and Remote Sensing Malaysia. Dan kepakaran beliau adalah dalam bidang pemodelan fizikal hidrolik pantai, dan banjir puing merupakan salah satu bidang rujukan utama beliau pada masa kini.
Okey. Apa khabar Dr. Safari? Alhamdulillah, sihat-sihat Dr. Syarifah Munirah. Terima kasih, sihat seadanya. Alhamdulillah. Okey, so saya ingin menjemputlah Dr. Safari untuk memberikan sedikit pengenalan diri kepada para penonton. Dipersilakan Dr. Safari. Terima kasih Dr. Syarifah Munirah. Rakan panel saya Dr. Yusof Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang budiman, memberikan masa yang berharga pada malam ini untuk mendengar celoteh dan juga bicara daripada kami kepada family di luar sana, rakan-rakan dan pemain industri dalam bidang air. Sila dengar, insya-Allah bermanfaat. Terima kasih. Okay, terima kasih Dr. Safari. Okey, seterusnya ahli panel kita yang kedua ialah Dr. Muhammad Yusof bin Ishak. Beliau merupakan seorang pensyarah kanan di Jabatan Alam Sekitar Fakulti Perhutanan dan Alam Sekitar Universiti Putra Malaysia UPM dan juga merupakan penyelaras program Master Alam Sekitar. Dan saya pun sebenarnya alumni Master Alam Sekitar tahun 2013 macam tu. Dan juga beliau memiliki ijazah Dr. Falsafah dalam pengurusan tasik ataupun lead management dari University of Adelaide, South Australia, dan kebakaran beliau adalah dalam bidang kualiti air dan juga ekotoksikologi. So apa khabar Dr. Yusof? Baik, Alhamdulillah Dr. Syarifah. Lama tak jumpa. Jadi bila alumni minta bantuan, kita sentiasa hadir untuk meneruskan networking kita. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Masih ajar lagi ke Heritage Conservation tu? Ya, next semester insya-Allah. Kita akan bawa pergi KL pula. Oh, okey. Menarik subjek tu. Okey, dipersilakan Dr. Yusof untuk memberikan sedikit pengenalan diri kepada para penonton. Dipersilakan. Assalamualaikum rakan penulis Dr. Safari daripada Naharim dan juga Dr. Syarifah Munirah dan juga pendengar sekalian. Bidang saya adalah kualiti air. Jadi semasa kita pergi ke tapak persampalan untuk mengambil sampel air sebagai contohnya, kita juga harus beringat bahawa selain daripada kualiti air, kita ada satu lagi kuantiti air. Jadi inilah topik yang akan kita bincangkan malam ini tentang kuantiti air. Bagaimana kuantiti air itu akan mendatangkan risiko pada kita. Menarik topik malam ini. Okey. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kerana sudi menerima jemputan dari pihak Aurora UPSI untuk membicarakan topik berkenaan insiden kepala air yang menjadi antara topik terhangatlah yang meniti di bibir-bibir masyarakat awam pada ketika ini. Okey, so jika panel semua sudah bersedia, okey, saya rasa kita boleh mulakan kita mulakan sesi webinar ini dengan soalan yang pertama yang saya ingin ajukan kepada Dr. Safari dahulu. Okey. Dalam tahun ini sahaja, insiden kepala air yang berlaku di negara kita telah meraguk puluhan nyawa tanpa mengira usia, dan terbaru tragedi kepala air di Jeram Air Putih, Kemaman, Terengganu yang meragut 8 nyawa membabitkan sebuah keluarga yang berkelah di kawasan tersebut merupakan antara tragedi yang menyayat hati seluruh rakyat Malaysia. Jadi bolehkah doktor kongsikan kepada para penonton sekalian bagaimanakah proses kepala air ini terjadi dan apakah terdapat perbezaan di antara aliran puing dan juga kepala air? Okay, dipersilakan Dr. Safari. Terima kasih Dr. Syarifah Munirah di atas soalan yang dikemukakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua pendengar. Soalan yang diajukan tu saya fikir sangat relevan, sangat signifikan dengan tajuk perbincangan kita pada malam ini. Dan of course bila ditanya tentang perbezaan aliran puing dan kepala air, bila ditengokkan kepada ejaan pun kita nampak berbeza. Dan of course bila terdapatnya perbezaan itu, kita dapat lihat perbezaan dalam bentuknya saiz ataupun magnitude aliran, dan tentu ianya pun berbeza-beza lah di antara aliran puing dan juga kepala air. Kita bercakap tentang malam ni macam Dr. Yusof cakap tentang, kita bercakap tentang kuantiti air. Saya kira topik yang diutarakan pada malam ini sangat relevan. Kita sekarang mengalami hujan yang tak menentu disebut di Kemaman baru-baru ni terdapat kematian
kita sangat bersedih lah dengan apa yang berlaku. Dan sebelum tu rentetan kalau kita tengok sejarah ataupun perkembangannya insiden kepala air ataupun aliran puing ni ya pada 4 Julai 2022 ya berlakunya aliran puing dekat Kampung Iboy, 3 nyawa terkorban. Sebelum tu 18 Ogos 2021 ni ada fakta ya di Gunung Jerai, 6 nyawa terkorban. Jadi kalau dibawanya naratif cerita berkaitan dengan kepala air dan juga aliran puing, kepala air ni adalah satu kejadian ataupun orang putih bahasa Inggeris disebut sebagai headwater, satu kejadian gelombang aliran secara mengejut ya yang mengalir dalam kuantiti yang besar dari hulu sungai. Kita cakap daripada hulu ataupun upstream ya di kawasan yang tinggi ke kawasan rendah ya. Yang satu pengaliran air dan kuantiti yang besar. Lazimnya ia berpunca daripada hujan lebat lampau hujan lebat lampau ataupun extreme rainfall, di mana kawasan-kawasan seperti kawasan sungai seperti air terjun ya merupakan tempat yang berpotensi berlakunya fenomena kepala air ini ya. Kalau dilihat dalam bentuknya kepala air ini juga tanda-tanda awal lah saya fikir kalau dapat kita tengok tiba-tiba kita tengah bermandi-manda hujan dah tentu itu adalah satu indikator awal kalau dilihat rakan kami yang baru balik daripada Jepun dalam program JICA, Jepun pun berlakunya kejadian banjir puing dan sebagainya ada berpunca daripada hujan juga dekat sana pun walaupun terdapatnya elemen-elemen seismik dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat dalam konteksnya kepala air ni nak berlaku, kita dengar satu bunyi yang kuat kemungkinan berlakunya pergerakan batuan ya, ataupun akar-akar pokok yang terbongkang keluar daripada struktur tanah tu ya. Dalam keadaan sebegini aliran air boleh meningkat setinggi 2 meter ya. Jadi kalau kita tengok kepala air adalah satu aliran air yang bergerak dengan laju yang tinggi, magnitude yang tinggi, membawa bersama-sama dengan sedimen, itu adalah kepala air. Kalau kata berlakunya letupan, kita dengar seperti macam letup lah, yakni akar yang terbongkang keluar daripada tanah, batuan yang start bergolek, disusuli dengan hujan lebat yang membawa bersama sekali debris flow, disebut debris ataupun sampah-sampah puing ni, ianya kita panggil sebagai aliran puing. Bila mana adanya elemen air dan juga sisa-sisa seperti batuan, pokok-pokok, kayu kayan dan juga turut membawa sedimen bersekali. Jadi dalam konteksnya kepala air dan juga aliran puing ni, ianya dah tentunya disebabkan oleh hujan yang lebat pada kawasan upstream di hulu, di atas bukit ya. Kalau kita dapat lihat juga faktor sepertinya proses geologi yang berlaku seperti old dormant geological factor ya, ianya turut membawa bersama-sama tanah-tanah yang turun dan bergerak puluhan kilometer. Kalau kita lihat di impact incident ni telah menyebabkan juga berlakunya perubahan kepada karakter hidrolik nombor satunya. Keduanya berlakunya kesan kepada morfologi sungai, yakni sungai berlaku ubah bentuk dari segi dasarnya, kedalamannya, geometrikalnya, yang memberikan rupa bentuk sungai terus berbeza daripada satu sungai sebelum ni berpecah menjadi 2 sungai ya. Dan dekat situlah kalau kita dapat lihat di Jerai tempoh hari masa Nahrim, kami di bawah Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim bersama-sama pasukan kami yang dianggotai oleh JMG, JUPAM, Jabatan Ukur dan Pemetaan, Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia, rakan karib kami Jabatan Pengayaran Nasional, kita bersama-sama melakukan kajian ataupun post analysis di tapak dalam bentuknya mengadakan satu kajian forensik mengenai pasti punca-punca sebenar berlakunya aliran puing ini. Dan di situlah kami mengklasifikasikan aliran puing adalah with some kind of elemen-elemen dalam
yang footprint, manakala kepala air mempunyai elemen-elemen yang tertentu. Ya, dekat sinilah dapatan Nahril diangkat untuk perbincangan dan juga dibawa ke pihak kementerian bagi menghasilkan satu langkah seterusnya setelah kita mengadakan kajian saintifik di tapak tu. Jadi dan tentu dapatan akhir kita menghasilkan satu kajian kesesuaian lah untuk menangani isu kepala air dan juga aliran puing ni daripada terus membelenggu penduduk-penduduk ataupun para pengunjung di taman rekreasi. Ya, kita tahu insiden ni kalau kata ada rumah di kiri dan kanan sungai tu, rumah tersebut akan turut dihanyutkan ataupun dipukul oleh batu-batuan serta kayu-kayu balak tadi tu. Ya, jadi menjadi ancaman kepada mereka. Jadi dengan saya fikir dengan adanya webinar ini ataupun engagement daripada Nahril maupun Kementerian Sumber Daya Sekitar dan Iklim kepada kawasan-kawasan yang berpotensi untuk berlaku kejadian seperti ini, kita dapat menangani sebelum berlakunya kejadian-kejadian yang menyedihkan pada masa depan. Ya, saya kira itu komen awalan ringkas daripada saya dulu, Dr. Sharifah Munirah. Terima kasih. Okey, baiklah, terima kasih Dr. Safari atas perkongsian mengenai proses kepala air dan juga perbezaan antara aliran puing dan juga kepala air ni, dan seperti yang Dr. Safari ulas tadi kan, yang saya dapat, dia kata apa tu, kuantiti kita kuantiti air kan. So aliran ni sebenarnya air tu dia datang sekali dengan had laju yang tinggi tadi kan, kepala air tu, dan juga dibawa bersama dengan sedimen. Kalau puing ni dia dibawa sekali dengan batuan kan, batuan, kayu dan sebagainya lah, dan disebabkan oleh hujan yang lebat. Okey. Dan seterusnya soalan kedua, ini saya ajukan kepada panel kita yang kedua, iaitu Dr. Yusof. Kebanyakan mangsa insiden kepala air adalah disebabkan oleh pemilihan lokasi yang kurang sesuai. Jadi pada pandangan doktor, apakah kriteria yang diperlukan dalam pemilihan lokasi yang sesuai, dan apakah pengurusan risiko yang perlu dititik beratkan agar insiden kepala air ini dapat dibendung daripada berulang? Dipersilakan Dr. Yusof. Terima kasih Dr. Sharifah Munirah, Safari daripada Narim dan juga pendengar sekalian. Merujuk kepada soalan yang dikemukakan, saya fikir pemilihan lokasi itu harus melihat kepada bagaimana kita mengurangkan risiko. Tentulah bila kita mengambil keputusan untuk berrekreasi di kawasan-kawasan air ni, kawasan pilihan kita adalah yang sesuai dengan kehendak kita. Walau bagaimanapun apabila kita lihat dari bencana secara am, sama ada banjir, taufan dan sebagainya, ada dua impact, satu kepada manusia, satu kepada infrastruktur ataupun kemudahan asas lah. Jadi kalau melihat kepada situasi di Malaysia ni, kita memang terdedah kepada bencana alam walaupun berbeza pada skalanya. Sebagai contohnya, kita ada kisan laut di Tanjung Piai yang mana menghasilkan impak kepada infrastruktur. Jadi kuranglah diberi tumpuan berbanding kepada bencana alam yang mendatangkan impak kepada nyawa manusia. Dan dalam kes kepala air ini, kita perlu melihat apa itu definisi bencana ataupun pengurusan bencana lah. Ada 3 elemen yang selalu ditekankan oleh United Nations dari segi disaster risk reduction ataupun DRR. Yang pertamanya melihat kepada golongan yang terdedah ataupun community ataupun infrastruktur itu sendiri. Sebagai contohnya masyarakat yang tinggal di tepi sungai, mereka ni dikategorikan sebagai golongan rentan. Tapi mungkin juga mereka yang datang ke tempat-tempat rekreasi tersebut adalah golongan kanak-kanak yang mungkin tak tahu bagaimana mengawal diri semasa insiden tersebut jadi, mungkin panik dan sebagainya. Jadi ini antara meningkatkan risiko mereka kepada bencana yang lebih teruk lah. Dan seterusnya melihat kepada jenis bahaya tersebut lah. Sebagai contoh, ada kawasan rekreasi kita yang mengalami disebut oleh ahli daripada perkara tadi, banjir. Tapi kalau banjir tu tidaklah serius bencana kepala air ni, melainkan banjir tu biasanya berlaku dalam tempoh yang agak perlahan berbanding dengan bencana kepala air ni yang mungkin berlaku dalam beberapa saat.
dan kita sedia maklum telah ada beberapa langkah yang diambil oleh pihak kajian untuk membantu mengesan bencana tersebut dengan lebih awal. Walau bagaimanapun ia tergantung kepada keupayaan ataupun bagaimana tepat kita boleh meramal bencana tersebut. Jadi ini jika kita memilih lokasi-lokasi yang terpencil yang tentunya akan menarik perhatian kita mengenakan tidak ramai ataupun lebih privasi sebagai contohnya, tetapi kita akan meningkatkan risiko kita jika berlaku barang bencana berkaitan dengan air lah. Dan tergantung juga kepada berapa lama ataupun exposure kita kepada bencana tersebut. Kita tahu ada banyak insiden berkaitan kepala air yang berlaku di Malaysia dari semasa ke semasa. Contoh yang Dr. Moderator sebut tadi adalah contoh yang begitu tragik yang berlaku di Terengganu yang melibatkan satu keluarga. Dan jika kita mengikuti perkembangan di media masa, sebenarnya 2 minggu sebelum tersebut telah berlaku insiden yang sama yang melibatkan warga emas di Kota Selangor, di Sungai Selangor. Insiden yang sama juga bencana kepala air, tetapi tentulah apa jua bentuk bencana yang berlaku yang sama ada besar ataupun kecil bilangan masanya, kita tidak ingin turut terlibat menjadi salah satu daripada statistik bencana tersebut. Jadi berbalik kepada soalan pemilihan lokasinya, saya maklum yang hadir ini terdiri daripada penjajah industri lokasi, dan kita tahu perkembangan ini dari segi industri rekreasi hutan sebagai contohnya, mereka menunjukkan apa yang dipanggil malim gunung. Jadi malim gunung ni akan membantu peserta yang pergi hiking ke hutan di seluruh Malaysia ini untuk mengurangkan risiko mereka sesat sebagai contohnya. Jadi ini yang mungkin kita boleh lihat ilmu-ilmu itu disampaikan kepada golongan yang ingin turut sama berekreasi kawasan rekreasi air ini supaya kita dapat mengurangkan dedahan kita kepada bencana air. Dan kalau kita lihat di media sosial sebagai contohnya, kita tahu bagaimana bentuk kepala air tersebut, walhal mereka yang mengambil video tersebut sebenarnya hadir di kawasan yang sama tapi mereka selamat. Jadi terdapat satu bentuk garis yang begitu singkat yang membezakan antara mereka yang dimangsa kepala air dengan mereka yang selamat dan berjaya merakam insiden kepala air tersebut. Jadi ini yang kita perlu fahami, bahawa pemilihan lokasi tersebut harus melihat kepada keupayaan dan juga sokongan yang ada di kawasan tersebut jika berlaku bencana, dan kita perlu juga sedia maklum bahawa untuk meramalkan bencana kepala air ini memerlukan kos yang tinggi, dan selain daripada bantuan-bantuan dari segi teknikal sebagai contoh yang disebut oleh Safari tadi ini daripada Nahrim dan sebagainya, kita perlu juga menyelipkan elemen kemanusiaan. Contohnya jika kita sampai kawasan yang baru, kita mungkin sepatutnya bertanya kepada penduduk tempatan tentang bagaimana tersebut, adakah sesuai untuk kita berekreasi di kawasan tersebut, dan mengambil langkah yang paling selamat sebagai contohnya untuk keluar daripada kawasan tersebut sebelum keadaan jadi gelap sebagai contohnya. Dan juga cabaran bagi kita sebenarnya memandangkan satu elemen yang sering dikaitkan dengan bencana kepala air adalah perubahan iklim. Dan perubahan iklim sebenarnya mendatangkan kacau ganggu kepada bagaimana tepatnya kita boleh meramal musim hujan di semenanjung Malaysia sebagai contoh. Baru-baru ni di Kuala Terengganu walaupun bukan musim tengkujuh tapi berlaku ribut yang agak kuat dalam jangka masa yang pendek, yang dikatakan oleh penduduk tempatan bahawa ini menyermai ribut semasa musim tengkujuh. Jadi ini yang perlu kita fahami, bahawa bencana alam boleh berlaku pada mana-mana keadaan, pada bila-bila masa, tidak tertakluk kepada pemilihan lokasi tersebut, dan terpulang kepada kita lah untuk bersiap sedia dari segi apa jua maklum balas yang boleh kita gunakan bagi mengurangkan risiko. Terima kasih Dr. Yusof atas
penerangan tersebut. So macam Dr. Yusof kata tadi ada bencana kepala air ni berlaku di kawasan yang sama kan, dia berulang kali. So kalau kita benda ni pun berlaku bukan kita minta kan, dia bencana perubahan iklim semua ni kita tak pasti dia berlaku waktu bila. So, sebab tu ada yang kena dulu kan, lepas tu ada terselamat dan sebagainya. Dan juga yang saya tertarik tu lokasi terpencil. Lokasi terpencil ni sebenarnya kita kata macam selalu jugalah orang dia suka sekarang ni yang siapa yang pergi hiking ke, ada buat aktiviti outdoor dan sebagainya, dia suka kawasan yang baru kan, hidden gem dan sebagainya kan. So itu risiko jugalah kan, macam Dr. Yusof cakap tadi, kalau kita pergi kawasan yang tidak dieksplor lagi oleh orang lain, kita bolehlah bertanya dengan penduduk setempat dulu kan, dia punya history dan sebagainya untuk elakkan kecederaan ke apalah yang berlaku dekat kawasan yang baru ni kita kata. Okey, seterusnya sebelum kita teruskan kepada soalan seterusnya ini, saya ingin ingatkan kepada para penonton, jika ada mempunyai sebarang soalan, jika ada soalan yang ingin diajukan kepada para panelis kita, so anda boleh ajukan soalan-soalan tersebut di ruangan komen di Facebook Aurora UPSI. Dan kita akan ada nanti lepas ni sesi bersama dengan penonton lah. Saya akan bacakan komen ataupun soalan dan panel akan menjawab soalan-soalan anda. Okay, dan soalan seterusnya kita pergi pula kepada Dr. Safari. Okay, pada pandangan Dr. Safari, apakah kepentingan pembinaan empangan sabur di kaki Gunung Jerai yang Kedah dan juga di kaki Gunung Inas yang bakal dibina sebagai mitigasi bencana kepala air serta pencegahan hakisan di kawasan-kawasan berisiko tinggi ni. Okay, silakan Dr. Safari. Terima kasih Dr. Sharifah Munirah dengan soalan berkenaan. Lebih dahulu dalam konteksnya sabur ni di peringkat kementerian kita mengenali struktur ini sebagai struktur sabur lah, kita tak sebut sebagai empangan, sebab empangan membawa makna yang lain walaupun seringkali kita bawa naratif daripada luar negara, mereka menyebut sebagai sabur dam kan, so direct translate is empangan sabur, tapi di Malaysia kita sebut ianya sebagai struktur sabur. Okey, kita cerita satu persatu lah tadi soalan di Jerai dan juga Gunung Inas. Nombor satunya cerita di Jerai ni, saya bawa imbasan baliklah. Mungkinlah kami sangat dekat dengan insiden di Jerai itu sebab kita berada di tapak sehari selepas kejadian kita dah sampai di tapak kan. Jadi apa dapatan awalan kita, saya cerita balik kalau kita lihat Malaysia ni memperolehi hujan yang sangat banyak sepanjang tahun, sekitar 3,000 ke 4,000 mm kita punya annual rainfall. Tapi untuk di Jerai dalam tempoh 6 jam sejumlah 281 mm hujan turun dalam tempoh 6 jam. Kalau tengok 281 mm ni sebab 10% daripada jumlah 3,000 tadi dah lebih kurang dalam 9% lebih. Okey, akan tetapi kalau dilihat 10% lah senang kita nak kira 10%, sekitar lebih kurang dalam 1.2 bulan punya hujan turun dalam tempoh 6 jam. Yang kita sebut sebagai hujan lebat lampau tadi tu. Jadi bila hujan yang sangat lebat dengan keamatan yang tinggi 281 mm turun dalam tempoh 6 jam ni, ianya membawa satu sebab tidaklah dengan selalu kepada geological factor, kawasan setempat dan sebagainya, ianya telah membawa satu magnitude ataupun satu kuantiti air yang sangat tinggi. Jadi dapatan kita ialah setelah kami pun masa tu mengadakan kerjasama yang sangat erat. Kita berterima kasih dengan Embassy of Japan yang seringkali kita hubungi untuk kita berdiskusi dengan pakar-pakar di Jepun pun, daripada Disaster Prevention Risk Reduction Institute, Public Work Research Institute of Japan, untuk mereka membawa ceritanya tentang kepentingan sabur ni. Jadi Narim dimandatkan pada masa itu oleh kementerian untuk menghasilkan design konsep of sabur.
ya. Di sana kita ni of course masa tu sangat baru kat Malaysia tahun 2021, siapa pun sebut sabuk orang tahu check dam, yang orang sebut similar tu sabuk check dam ataupun ada sebut weir, akan tetapi fungsinya berbeza-beza, ya. Check dam lebih kepada menahan sedimen untuk dapatkan kualiti air limpah yang lebih baik, ya. Kalau kata kita tengok weir lebih kepada untuk memberikan satu takungan air yang tinggi, akan tetapi untuk sabur ni ianya berperanan untuk menahan, ya, struktur batuan, kayu-kayan, tanah-tanah, supaya air yang lepas daripada struktur ni adalah air yang tanpa tak intens, ya. Bukan satu air yang padat, yang dengan tekanan tinggi, membawa density yang tinggi, ketepatan yang tinggi, ya. Jadi post water karakteristik yang terlepas tu, bila dah ditahan oleh struktur sabur tadi tu, bila terkena dengan infrastruktur seperti rumah ataupun jambatan, tidak memberikan kesan ke atas kedudukan ataupun ketahanan, keboleh daya tahan jambatan itu. Kalau tanpa struktur sabur ni, kalau kita lihat macam di Jerai tempoh hari, satu jambatan pun telah bergerak, ya. Kita khawatir jambatan yang bergerak ni akan menjadi salah satu elemen puing juga yang menghentam rumah-rumah ataupun infrastruktur yang berada di kiri kanan sungai berkenaan. Okey, itu adalah dapatan yang kita buat bersama dengan contributionnya daripada jabatan-jabatan di bawah kementerian yang sangat memberikan impak yang relevan dan juga signifikan kepada kita. Jadi struktur sabur tadi, kalau kita tengok di INAS pula, kajian forensik yang Nahrim selaku pasukan forensik tempoh hari, kita dapati terdapat keperluan, akan tetapi ianya perlu dilihat lebih mendalam tentang keboleh gunaan ataupun keboleh binaan struktur-struktur ini, bergantung kepada lokaliti, bergantung kepada kita panggil sebagai average recurrence interval, ya. Impak ataupun dia punya magnitude yang berlaku dalam bentuk ulangan, ya. Itu perlu kita lihat secara locality, very localized into side by side. Okey, untuk kes Jerai yang mana pada masa kini telah pun dibina 2 unit struktur sabur, satu di Titi Hayun dan satu lagi di Tumpah, ya. Saya buat sikit cerita tentang sebut sabur apa benda sabur ni, ya. Jadi sabur ni adalah satu kataan Jepun, ya, yang mana sa ni adalah erosion dan bo tu adalah sediment control works, ya, ataupun kerja-kerja hakisan dan juga endapan. Jadi kita tahulah, saya cerita sikit tentang sabur di Jepun. Mereka di Jepun telah ada hampir 50,000 unit sabur, ya. Dalam satu sungai itu mungkin dalam bentuknya bersiri, satu di upstream lebih kepada open sabur dan di downstream lebih kepada close sabur. Itu kedudukannya pemasangan sabur di Jepun secara sementara lalu. Jadi kalau kita lihat ni negara berhampiran, kejap sebelum tu di Jepun. Jepun bukan sekadar, kita tahu Jepun ni banyak gempa bumi, tapi melalui pengkajian dan juga kita punya komunikasi bersama pakar-pakar Jepun, 70% berlakunya erosion dan juga kepala air serta aliran puing di sana tu akibat daripada hujan lebat lampau juga, dan 30% akibat daripada seismik ataupun gempa bumi. Kalau tengok di Jepun juga, mereka dah ada akta sabur, ya, tapi never too late untuk Malaysia ke arah itu, ya. Kita dalam proses untuk membangunkan garis panduan dulu, dan mungkin setelah diperbincangkan kemungkinan di peringkat tertinggi di kementerian akan kita angkat apa keperluan untuk dasar dan sebagainya. Dan saya nak bawa juga ceritanya di Indonesia. Indonesia sehingga kini difahamkan telah terdapat 650 struktur sabur dibina dan sebagai mitigasi bencana aliran debris, ya. Jadi kita tidak terlambat. Pengkajian Nahrim daripada 2016 kita venture into Cameron Highland, ya. Kalau masih ingatlah berlakunya banjir lumpur 2014, 2016,
di Gunung Kinabalu dan pada insiden 2021 tempoh hari yang mana di Hulu Langat pun berlaku similar kejadian banjir puing ni, ya. Tapi itulah macam saya katalah, ia perlu lihat side by side, locality by locality, supaya design dia very unik, ya. Dia tak orang cakap macam copy one by one, ya. Dianya very unik, dan sekiranya ada keperluan di upstream untuk dibina open type, kita perlu embark into open type supaya dan towards the end di downstream kalau perlu dibina dalam bentuknya sabu tertutup, kita akan cadangkan supaya ianya membawa satu cost benefit yang betul dalam bentuknya pemasangan sabu dan juga relevannya pembinaan sabu bagi menangani ataupun sebagai salah satu struktur mitigasi kepada bencana kepada penduduk di persekitaran kiri kanan dan sungai, Dr. Munirah. Okey. Terima kasih Dr. Safari atas penerangan yang sangat jelas dan padat tentang kepentingan pembinaan pangan, iaitu pangan sabu ni sebagai mitigasi kepada bencana kepala air. Dan antara kepentingannya adalah sebenarnya untuk mengurangkan impak kepada kerosakan harta benda dan juga dalam sekitar dan sebagainya lah. Okey, baiklah, kita beralih pula kepada soalan seterusnya kepada Dr. Yusof. Okey, pada pandangan doktor, apakah faktor-faktor yang menyebabkan insiden kepala air berlaku dan juga apakah impak insiden tersebut terhadap alam sekitar serta orang ramai? Jadi silakan Dr. Yusof untuk memberi ulasan lanjut. Terima kasih Dr. Sharifah. Seperti yang disebut oleh Dr. Safari tadi, 70% daripada punca fenomena kepala air ini adalah disebabkan oleh hujan lebat. Jadi dan hujan lebat pula perkara yang biasa di Malaysia ini. Walau bagaimanapun kita dapati bahawa terdapat peningkatan dari segi kekerapan hujan lebat dan juga jumlah hujan tersebut, intensity dan juga volume of the rainfall. Jadi ini yang perlu kita terima hakikat bahawa ia sedang berlaku, dan kami dari segi bidang alam sekitar ni kami mengaitkan dengan walaupun ada pendapat yang mempertikaikan bahawa ini fenomena yang alami ataupun natural berlaku di kawasan tanah tinggi di Malaysia. Jadi apa yang perlu kita satu lagi fahami bahawa setiap lembaga sungai adalah berbeza di Malaysia, dan ini juga berbeza dari segi aliran jalan sungai hingga ke hulu sebagainya. Jadi puncanya saya rasa satu mungkin penerokaan. Ini tidak dapat kita nafikan. Memang ada berlaku di mana lokasi-lokasi penerokaan tanah, sama ada perubahan guna tanah, sama ada untuk kemudahan chalet ataupun rekreasi ataupun untuk pertanian sebagai contohnya, turut menyumbang kepada kegagalan kawasan tadahan tersebut menyerap air yang sepatutnya sebelum dilepaskan secara perlahan-lahan ke kawasan hilir. Tapi kita tidak dapat menuduh ataupun memberi secara spesifik bahawa perubahan guna tanah memandangkan kawasan-kawasan rekreasi sebagai contohnya bukanlah kawasan yang berlaku perubahan guna tanah. Apa yang satu lagi menjadi cabaran kepada kita di Malaysia adalah dari segi dokumentasi, di mana rekod ataupun pelaporan dari segi berapa banyak kekerapannya berlaku kepala air dan juga apa impaknya kepada kawasan tersebut, sama ada kerosakan infrastruktur ataupun kehilangan nyawa, amat jarang direkodkan. Ini memandangkan dari segi perbezaan kerja antara sebagai contohnya jika berlaku bencana kita akan melibatkan pihak bomba sebagai contoh. Jadi mereka hanya datang selepas ataupun pasca bencana. Dan kita tahu bahawa agensi penyelidikan Pertanian Harim mereka melihat sebelum bencana. Dan kita juga ada masyarakat ataupun komuniti yang tinggal di kawasan sekeliling
yang sepatutnya dilibat sama dari segi menguruskan bencana. Jadi cabaran satu lagi di Malaysia adalah alam sekitar biasa menjadi prioriti nombor 2. Utama-utama adalah dari segi ekonomi dan kita sering membandingkan kos dari segi menyelamatkan alam sekitar membanding nyawa. Jadi sebagai contohnya merujuk kepada insiden di Hulu Langat dan juga di Jerai sebagai contohnya. Mereka yang tinggal di sekitar ataupun di tebing sungai telah lama tinggal di kawasan tersebut. Jadi dari segi menguruskan risiko, langkah yang paling ideal bagi saya adalah memindahkan mereka daripada kawasan tebing sungai. Namun secara logistiknya dan secara realitinya adalah amat sukar untuk dilaksanakan memandangkan terdapat puluhan ribu kampung ataupun rumah-rumah di sekitar tebing sungai di Malaysia ini. Tetapi kita harus melihat dari segi keutamaan di mana kalau kita boleh kategorikan kawasan ini antara risiko paling tinggi dan perlu ada usaha secara berterusan untuk pihak kerajaan memikirkan bagaimana memindahkan mereka, memandangkan punca-punca kepala air ini di luar kawalan kita. Kita perlukan pembangunan, kita perlukan kawasan bagi pengeluaran makanan dan kita juga perlukan kawasan untuk berekreasi. Jadi ini yang perlu kita seimbangkan demi untuk kita memastikan bahawa insiden kepala air ini boleh kita kawal pada masa akan datang. Okey. Terima kasih Dr. Yusof atas perkongsian tersebut. Okey, untuk makluman para penonton sekalian, kita akan ada sesi soalan, soal jawab dengan para panel kita. Jika ada soalan bolehlah anda tulis di ruang komen dan saya akan baca dan kita akan ajukan kepada panel lah. Kalau ada soalan nak bertanya kepada Dr. Yusof, so boleh tulislah di ruang komen, dan juga soalan kepada Dr. Safari, so boleh juga ditujukan, saya akan bacakan selepas ini. Dan juga untuk makluman para penonton sekalian, seperti yang kita janjikan di awal tadi kan webinar ni, so pautan isi jail dan juga pautan mendaftar kehadiran iaitu mata CPD ataupun MyCAT MyCham ni akan diberikan oleh pihak Rustia di ruangan komen, dan anda bolehlah mengisi maklumat menggunakan pautan tersebut. Okey. So far soalan, jika ada soalan boleh dinyatakan di ruangan komen, saya akan baca. Okay, sementara kita menunggu soalan-soalan daripada para penonton sekalian, saya ada soalan tambahan kat sini. So kita tengok sebenarnya dekat kawasan-kawasan rekreasi ni, biasanya kita akan nampak ada signboard kan, ada signboard yang amaran tu, amaran kepala air dan sebagainya kan. So saya nak tanya, okey soalan ni so saya tanya soalan dulu, so baca soalan dulu, so nanti kita akan dekat panel yang bersesuaian untuk jawab. So apakah relevannya dia punya signboard tu, so signboard yang dekat tempat-tempat rekreasi ni, kepala air dan sebagainya kan. So sejauh manakah dia punya kebersanan signboard yang diletakkan tu dekat situ terhadap kesedaran orang ramai yang melakukan aktiviti rekreasi kat kawasan tersebut. Okey. Dr. Safari ataupun Dr. Yusof nak jawab soalan ni? Kita bagi Narim jawab dulu. Narim selalu aktif. So saya okey, boleh dipersilakan Dr. Safari. Saya jawab sikit, saya reserve sikit untuk Dr. Yusof juga Boleh. Alright, itulah saya fikir forum-forum sebegini adalah satu platform yang sangat bagus lah untuk kita dekatkan pendengar, dekatkan para pemain industri, dekatkan para yang berkelah-berkelah ni tentang kesedaran, tentang kepentingan mematuhi prosedur-prosedur sekiranya berada di kawasan rekreasi dengan paparan
Demikian. Dan saya fikir di peringkatnya agensi, sama ada di peringkatnya kerajaan sendirilah ya, untuk memastikan signage yang kita letak ni adalah satu signage yang relevan ya, seiring dengan ulangan kejadian yang berlaku, saiz kejadian yang memberikan impak kepada infrastruktur, pada kematian ya, minta maaf sebut tentang kematian, supaya kita lebih sentiasa peka dengan unsur-unsur yang berlaku di huluan, di tempat tinggi huluan yang akan memberi kesan kepada para orang yang berkelah lah, ataupun orang yang menikmati rekreasi di kawasan rekreasi. Jadi tapi kita tahu manusia ni dia suka challenges ya, lagi letak signboard lagi tu dia nak challenge kan. Akan tapi itulah kepentingan hebahan melalui media massa, hebahan melalui forum sebegini penting supaya kita dapat bawa naratif bencana, aliran puing, bencana air ni yang memberikan kesan yang sangat-sangat mungkin ke arah menyayat hati kepada mereka-mereka yang berhajat untuk nak mandi. Tak salah nak mandi, tapi kenal pasti yang disebut tadi tu, bila tengok color air, bila dengar bunyi yang pelik-pelik, bila hujan lebih dan ketinggian air meningkat tu, sila-silalah bergerak daripada lokasi yang tak sepatutnya. Itu saya komen saya sikit. Dr. Yusof, sila sambung bagi habis. Kita persilakan Dr. Yusof. Ada satu contoh yang saya boleh bagi secara spesifik. Jabatan Perikanan Selangor sebagai contoh, mereka mengusahakan satu pusat konservasi ikan kelah di Sungai Ciling. Dan untuk sampai ke Sungai Ciling tersebut, kita perlu trekking. Jadi tempatnya menarik. Yang datangnya bukan hanya sekadar pendidikan rekreasi, malahan mereka yang minat dengan aktiviti outdoor, minat dengan ikan kelah sebagai contohnya, dan telah ada dan sebagaimana sebagai pihak yang diamanahkan untuk menjaga kawasan tersebut, ini kerjasama antara Jabatan Perhutanan Selangor dan juga Jabatan Perikanan Selangor. Tanahnya kawasan hutan milik perhutanan dan ikan tersebut di bawah bidang kuasa Jabatan Perikanan lah, dan ada risiko dari segi kepala air di sana. Jadi mereka bersikap proaktif dengan meletakkan papan tanda di kawasan yang strategik dan juga menyediakan kawasan-kawasan exit bagi memudahkan kemungkinan mereka yang terperangkap tersebut keluar daripada kawasan risiko bencana. Ini sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa oleh pihak perikanan, di mana mereka juga menggaji seorang petugas khas untuk tinggal di kawasan rekreasi kawasan Sungai Ciling tersebut bagi memastikan kemudahan tersebut kekal sedia, memandangkan terdapat malahan telah berlaku vandalism, di mana pengunjung tersebut jugalah yang menyalahguna kemudahan-kemudahan sebagai contoh tali untuk bergantung di tebing sungai, di mana kemudahan sebagai contohnya ada siren untuk memberi amaran awal, dan menyebabkan kawasan tersebut agak terpencil daripada bekalan elektrik. Jadi siren tersebut perlu diberi jana kuasa solar. Jadi untuk dapatkan solar di kawasan hutan adalah amat sukar, memainkan kanopi pokok yang tinggi. Tetapi Jabatan Perikanan Selangor sanggup berbelanja untuk memudahkan ataupun persediaan risiko. Jadi cabarannya adalah vandalism kepada solar tersebut pula. Jadi inilah antara cabaran-cabaran yang sentiasa ada dari segi menyampaikan maklumat tentang risiko mereka yang berkunjung ke kawasan rekreasi air. Tetapi saya fikir pihak berkuasa tersebut tidak akan putus asa lah, malahan dari semasa ke semasa mereka turut melibatkan pihak penggiat industri, di mana mereka yang membawa pelancong contohnya, terutama pelancong daripada luar negara, diberi membalas, malahan digunakan fee yang sangat minimal bagi memastikan ada pemindahan maklumat tentang bagaimana menguruskan risiko semasa lawatan tersebut kepada pelancong. Mana kita sedia maklum bahawa jika berlaku sebarang bencana terhadap pelancong asing di negara kita, ia akan menimbulkan isu besar. Jadi inilah yang telah diambil dan sedang diambil oleh pihak kuasa di Selangor sebagai contohnya, yang saya harus puji, dan juga kita harus terapkan interaksi pengurusan risiko ni kepada mereka yang berkunjung ke mana juga kawasan rekreasi di seluruh negara.
Okey, terima kasih Dr. Yusof atas ulasan tersebut. Okey, kita bacakan sedikit komen-komen daripada penonton di Facebook Arwah UC. Okey, saya bacakan pendapat daripada pengarah kita Dr. Mazuki Muhammad Yasim. So pendapat dia, pada pendapat saya masyarakat masih lagi kurang pendedahan tentang morfologi sungai dan juga features-features yang boleh memerangkap sungai termasuklah kepala air, dan pihak manakah di kementerian yang perlu memainkan peranan utama bagi meningkatkan kesedaran masyarakat. Okey, kita mulakan dengan Dr. Safari dulu untuk jawab. Terima kasih Dr. Munirah dengan soalan dan juga Dr. Pengarah tadi ya. Okey, saya fikir libat urus berterusan di antara agensi, di antara kementerian sangat penting, dan saya juga berpendapat bukan hanya di peringkat kementerian ataupun agensi, malahan di peringkat sehingga ke sekolah ataupun di academic side, contohnya apa yang Aurora buat pada malam ini ya, dan mungkin dapatan yang kita bincang pada hari ini dapat di summary-kan dan disampaikan kepada rakan-rakan pemain industri di bawah sana, dan dalam bentuknya rantaian. Mungkin pemain industri di bawah sana tu dapat mengadakan hubungan dengan secara direct, secara intact dengan rakyat-rakyat yang nak berkelah kat bawah sana tentang macam mana nak melihat insiden yang bakal berlaku ya. Apatah lagi berbicara tentang karakter sungai ataupun morfologi sungai itu sendiri dalam bentuknya hidrolik maupun hidrologi. Jadi saya kira satu rantaian kita dah bermula dengan sangat baik di peringkat Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim bersama agensi-agensinya. Mungkin kami punya dapatan ataupun some sort like game that we played can be delivered, we can pass the ball so that everyone dekat rantaian tu sama-sama bakat main dan membawa peranan dan tanggungjawab masing-masing bagi memastikan kesedaran masyarakat terus meningkat dari semasa ke semasa. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Safari. So semua kita kata kesedaran tu menyeluruh lah kan, menyeluruh pada semua. Okey, bagaimana pula pendapat Dr. Yusof? Ya, saya sama setujulah dengan pendapat Dr. Safari, di mana perlu pendekatan secara holistik lah kita panggilnya. Terutamanya kita perlu lihat bagaimana aktiviti rekreasi ini boleh dijadikan sebagai industri yang mampu membawa kita ke peringkat lebih tinggi. Kita telah ada malam gunung bagi mereka yang hikers kan. Jadi kenapa tidak kita perpanjangkan ataupun lebarkan lagi skop malam gunung ini agar mengkrumi kawasan-kawasan rekreasi air di mana kita sedia maklum kalau di tingkat sekolah sebagai contohnya pernah mantan Menteri Pendidikan kita mencadangkan supaya diwujudkan kurikulum tentang water safety. Jadi kita boleh meleverage dengan organisasi industri dan juga NGO ni melibatkan kawasan-kawasan sekelilingnya tentang keselamatan air. Jadi supaya apa juga kajian ataupun dapatan ataupun apa juga input ataupun penambahkan dilaksanakan oleh pihak kajian sebagai contohnya struktur sabur dapat diberi maklumatnya kepada penduduk sekeliling agar mereka lebih menghargai infrastruktur tersebut. Ini menandakan dari semasa ke semasa kita mesti lagi mendengar cerita-cerita kanak-kanak sebagai contohnya yang mati lemas di kawasan sungai ataupun di kawasan walaupun bukannya insiden kepala air, walaupun ini merujuk kepada safety ataupun water safety, subjek yang sepatutnya menjadi satu pendidikan asas kepada kita di peringkat kanak-kanak. Dan seterusnya bukan hanya terlihat kepada kanak-kanak, kita perlu melibatkan mereka yang dewasa yang menjadi pemimpin yang membawa rombongan-rombongan ke kawasan rekreasi air ini, bagaimana mereka memastikan bahawa perlu ada safety talk bagaimana di peringkat industri minyak dan gas sebagai contohnya sebelum dibenarkan memulakan aktiviti rekreasi tersebut. Inilah antara nilai tambah yang perlu kita kenakan kepada mereka yang berniat untuk akses kepada kawasan rekreasi air di Malaysia.
Terima kasih Dr. Yusof tentang water safety tadi kan. Dia macam seakan-akan macam kalau boleh kita wujudkan macam maling gunung perhutanan tu. So sama juga macam Dr. Safari beritahu tadi kan. So kawasan-kawasan tersebut kalau ada orang jaga kata-kata kan, khususnya di kawasan yang air lah, rekasi air tu. Okay, so mungkin kita boleh kurangkan risiko lah, risiko terkena risiko aktiviti semasa melakukan aktiviti air ni. Okay, dan juga saya bacakan sedikit hasrat pengarah kita, pengarah Pusat Kurikulum Musi. So kami di Aurora bersedia untuk bekerjasama dengan kementerian untuk sama-sama bantu dari aspek pendidikan dan juga latihan. Okay, so itulah hasratnya. Dan saya rasa kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Terakhir ni, so kalau ada soalan nanti saya akan baca lagi lah. Kalau ada penonton nak tanya soalan, masih boleh lagi tanya. So kalau ada masa kita akan bacalah di hujung-hujung. Okay, soalannya adalah kepada Dr. Yusof. Pada Dr. Yusof, pada pandangan doktor, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh pengusaha sektor ekopelancongan dan juga orang awam dalam usaha untuk mengurangkan insiden kepala air yang sering terjadi di kawasan rekreasi ini. Jadi silakan Dr. Yusof untuk beri penerangan. Terima kasih Dr. Sharifah. Merujuk kepada bagaimana jadi kita melihat kepada bagaimana kita mengurangkan risiko yang sedia ada, di samping kita jangan membenarkan ada lagi risiko yang baharu. Maknanya kita cuba mengurangkan kes-kes kejadian di mana mereka tak akan jadi kepala air, dan pada masa sama memastikan bahawa bagaimana kita memastikan bahawa tidak ada lagi risiko kepala air. Saya rasa itu agak sukar memandangkan puncanya adalah daripada hujan lebat yang lampau lebat, dan ini adalah di luar bidang kawalan kita dari segi hujan lebat. Walau bagaimanapun, apa yang kita boleh laksanakan adalah dengan menambah baik sistem amaran kita. Telah ada kawasan-kawasan rekreasi yang pakai siren bagi membantu pengunjung untuk bertindak pantas keluar daripada kawasan risiko bahaya dalam masa yang singkat. Ini perlu kita pertingkatkan dari segi ketepatan bencana tersebut, memandangkan ada di kawasan-kawasan tersebut yang telah ada sistem amaran bencana namun masih lagi berlaku kejadian di mana hampir berlaku bencana nyawa lah. Jadi ini melibatkan logistik dan saya percaya kajian ataupun pihak berkuasa penyelidikan di Malaysia ni akan sentiasa menambah baik dari segi risiko tersebut lah. Tapi mana yang saya sebut pada ini, kita perlukan menerapkan human element dari segi persediaan ini. Maklumat sebenarnya ni hujung jari kita sahaja dari segi kawasan tersebut pernah berlaku bencana ataupun tidak. Walau bagaimanapun memandangkan akses ke kawasan rekreasi kita adalah sesuatu percuma. Jadi kita kurang mengambil berat tentang keperluan bersedia bagi menghadapi risiko. Sebagai contoh, insiden di Terengganu yang melibatkan kenderaan yang turut dihanyutkan oleh bencana kepala air. Ini menunjukkan bahawa kenderaan tersebut berada di kawasan bencana. Kajian yang telah dilaksanakan sekarang ni, mungkin kita perlu melihat bagaimana kita membezakan zon agar setidak-tidaknya laluan ataupun akses kepada penyelamat boleh ataupun kenderaan bagi menyelamatkan tu boleh sampai ke tebing dan pengunjung tidak meletakkan kenderaan sampai ke tebing sungai, supaya adalah ikhtiar ataupun kemudahan untuk menyelamatkan diri sebagai contohnya. Jadi inilah antara movement ataupun management measures yang perlu kita tambah baik pada semua kawasan rekreasi. Berbalik kepada poin saya tadi adalah tentang akses yang percuma. Jadi bila kita ada akses yang percuma ke kawasan tersebut, kita sering menambahkan akses keselamatan. Sebelum ini kita kalau dari segi alam sekitarnya kita
memberi penekanan kepada bagaimana sampah ataupun sisa-sisa buangan makanan patutnya dikeluarkan dari kawasan-kawasan perkelahian ataupun kawasan aplikasi air. Jadi mungkin dari segi way forwardnya kita boleh turut sama mengenakan charge bagi memastikan bahawa infrastruktur yang sedia ada di kawasan kekal utuh dan tidak disalahguna oleh pengunjung. Ini perlulah kita perhatikan. Sebagai contohnya, jika kita boleh membayar untuk kita menggunakan kemudahan sebagai contohnya pusat rekreasi air swasta di ibu negara, di Sunway sebagai contohnya, kenapa tidak kita gunakan atau kita boleh charge amount yang minimal bagi pengunjung yang mengunjungi kawasan rekreasi air, supaya dengan adanya sedikit dana ni kita boleh menambah baik infrastruktur sedia ada. Ini kemudahan ini ataupun kesemua sistem yang ada ni sebenarnya akan memberi kebaikan kepada pengunjung. Jadi perlu ada sumbangan daripada pihak pengunjung jugalah. Jadi janganlah kita hanya mengharapkan saranan ataupun input dari pihak berkuasa. Perlu juga ada contribution daripada pengunjung ke arah persediaan menghadapi risiko kepala air ini. Okay, terima kasih Dr. Yusof atas penerangan tersebut. So saya tengok dekat komen di Facebook ada yang daripada saudara Mus Ahmad. Dia kata pendapat saya perlu ada kajian ataupun geran yang boleh diberi untuk kaji berkenaan sistem amaran awal bagi insiden kepala air ni. Mungkin boleh apply grant lah lepas ni. So sebab tadi Dr. Yusof kata, dia kata tentang kita boleh tingkatkan antara cara dia kan, langkah-langkah dia untuk meningkatkan ataupun tambah baik sistem amaran ni kan. So macam Dr. Yusof kata, benda kadang-kadang ada, siren tu ada tapi mungkin dia punya selenggara tu kurang kan di kawasan tersebut. So dan kadang-kadang pengunjung pun dia tak cakna kan, dia dengar dia ingat benda lain ke apa ke, so dia tak bertindak tu lambat kan. Mungkin berkaitan dengan kesedaran jugalah kan, mungkin dia masuk dia tak tahu benda tu ada dan sebagainya kan, so dia terkejut, panik dan macam-macam lah kan yang jadi tu. Okey, seterusnya soalan kepada Dr. Safari. Okey, pada pandangan doktor, apakah ni yang terakhir, apakah saranan dan juga nasihat yang boleh diberikan kepada para penonton dan juga pengunjung yang sering melakukan aktiviti rekreasi ni agar especially rekreasi air lah, agar kejadian meragut nyawa kurang berlaku sewaktu kejadian kepala air ni. Jadi silakan Dr. Safari. Terima kasih Dr. Sharifah Munirah dengan soalan, saya kira tu benar akhir. Okey, kalau dilihat dalam bentuknya saranan dan nasihat, saya nak bawanya nak refresh balik pendengar pada malam ni tentang Dr. Yusof sebut tadi tentang perubahan iklim ya. Sesungguhnya perubahan iklim tu benar, ianya berlaku. Kalau kita tengok trend hujan semasa berdasarkan tempat pun bukan dalam bentuknya trend linear, eksponensial pun ya. Jadi dalam bentuknya perubahan iklim, adaptasi dan juga mitigasi kepada perubahan iklim perlu dilihat secara holistik oleh semua. Mungkin peranan pakar-pakar di akademik, pakar-pakar di jabatan, pakar-pakar di kementerian yang perlu kita salurkan terus kepada penduduk di lapangan, mungkin melalui forum ataupun platform-platform yang dalam bentuknya gaya bahasanya layman yang mudah difahami betul-betul kan. Jadi kalau kita bawa dalam bentuknya scientific based evidence, dalam bentuknya analytical punya finding, mungkin orang susah nak faham dan nak mengadaptasikannya. Akan tetapi mungkin dalam bentuknya gaya bahasa yang lebih mudah, gaya bahasa yang lebih dapat didekati dengan lebih
dijiwai oleh penduduk di lapangan. Jadi sebentar lalu kalau saya boleh sebut kat sini, nasihatnya sentiasa berwaspada lah. Nombor satu, kita dah bincang banyak tadi tentang hujan lebat lampau, tentang pergerakan tanah, ya. Jadi kalau tengoknya, kalau air bertukar daripada airnya jernih, biasa tempatnya rekreasi ni air terjunnya jernih, tiba-tiba bertukar menjadi air macam tertarik tu, maksudnya dia dah bercampur gaul dengan sedimen, ya. Maksudnya telah berlakunya pergerakan tanah. Ya, kalau kena pasti kawasan berkenaan, kalau kawasan tu adalah tiba-tiba dia punya morfologi sungai tu daripada dasarnya pasir, tiba-tiba dah bercampur dengan lumpur, something not so right lah akan berlaku kat situ. Itu antaranya. Dalam bentuknya saya nak kaitkan juga dengan tindakan yang telah diambil oleh pihak GMG misalnya. Saya fahamkan ada satu early warning system yang mungkin dalam bentuknya pergerakan tanah, berlaku pergerakan tanah boleh trigger something, ya, mungkin dibangunkan oleh pihak GMG. Saya kira dalam bentuknya perubahan tekanan air liang dalam tanah dan sebagainya. Dan saya yakin juga pihak JPS di Jerai melaksanakan sistem amaran real time juga, ya, berdasarkan kepada hal laju air yang bergerak di kawasan huluan yang mengalir ke hiliran, yang berasaskan kepada hal laju dan juga saiz ataupun volume air ataupun kadar air ni akan memberikan satu orang cakap trigger to the alarming system. Jadi faktor cuaca maksudnya bila kita nak pergi kepada aktiviti ni, saya boleh sebut dalam bentuknya outdoor activity with brain, ya. Maknanya kita nak pergi tu ada some knowledge juga, bukan kita nak pergi jom pergi, tak, ya. Tengok some study sikit, mungkin capaian macam Dr. Yusof sebut, capaian data semua di tangan. Saya muak sikit dekat kawasan ni, hujan ke tak dalam bentuknya Jabatan Meteorologi punya website, kawasan berdaya hujan tak, ada potensi hujan dan sebagainya. Mungkin masa yang sama juga capaian lebih mudah boleh semak dengan capaian di JMG, ya, dari dalam bentuknya karakter tanah dan sebagainya. Itu yang kita cuba nak kaitkan tentang outdoor activity with brain. So some study has been made, ya. Kita jangan malas, sebab kalau kita malas nak buat semakan, mungkin akan mengakibatkan kehilangan nyawa ataupun menyebabkan kesusahan, kesulitan di belakang hari. Jadi saranan saya, outdoor activity with brain, ya, fahamilah bahawasanya perubahan iklim itu adalah benar, ya. Hujan yang lebat itu seringkali berulang-ulang, ya. Tanah kita, bumi kita semakin menua, berlaku kelemahan bumi, kelemahan tanah di sana sini, dan kalau kita tak tengok, siapa lagi lah yang akan tengok, ya. Dan mohon segala apa yang knowledge yang ada di peringkat pelbagai pihak, ada satu knowledge ataupun ilmu yang kita dapat amalkan, dapat sampaikan supaya ianya memberi manfaat kepada semua pendengar di luar sana, rakyat yang di lapangan di luar sana. Terima kasih Dr. Munirah. Terima kasih Dr. Safari atas nasihat tersebut. Tapi Dr. Safari, kita ada lagi satu soalan untuk Dr. Safari sebelum kita, dan juga Dr. Yusof lah. Ada dua lagi tu. Okay, so soalan daripada saudara Mansur Abdullah. Soalannya, ada tak kemungkinan untuk meletakkan satu sensor amaran awal yang boleh memberi amaran jika ada tanda-tanda berlaku bencana kapal air di tempat rekreasi awam? So soalan ni dia khas lah untuk Dr. Safari. Silakan Dr. Safari. Terima kasih kepada saudara Mansur Abdullah. Saya kira saya ada seorang kawan nama Mansur Abdullah. Saya yakin mungkin kawan saya ataupun ramai juga Mansur Abdullah kat luar. Dan kepada saudara Mansur Abdullah, terima kasih dengan soalan. Saya yakin tuan sangat peka, sangat cakna tentang insiden dan kepentingan dalam bentuknya mitigasi melalui orang cakap sistem amaran ni. Jadi dengan kepakaran yang kita ada, kita tahu tentang Industrial Revolution 4.0, sensor-sensor yang ada dengan artificial intelligence yang
sangat diberatkan di peringkat reka bentuk sistem amaran, kalau kita sebut sistem amaran awal banjir ni. Jadi insyaAllah kita dah pun ke arah itu dengan beberapa sensor ataupun early warning system yang telah pun dipasang dalam bentuknya pergerakan tanah ataupun dalam bentuknya halaju air ataupun kadar alir air ni. Dan kita harap selalu kalau macam kat sekolah, kat pejabat bila kita buat fire drill ni, besar orang cakap betul ke tak betul, betul ke tak betul kan. Jadi kita harap mungkin dapat diadakan juga fire drill, bukan fire drill lah sini, kalau ini dalam bentuknya satu drill exercise bagi kita melihat tentang kecanaan. Dan saya fikir kalau kata macam Dr. Yusof sebut tadi tu, kalau ada drill exercise ni, kita telah bersedia dari seginya plan evakuasi, macam contohnya kalau tsunami hitting the coastal area, no such thing kita boleh selamat kecuali kalau kita ada plan evakuasi yang betul, supaya bila kita nak keluar tu tak berlaga orang si jalan A berlaga dengan jalan B straight jadi jam kan. Jadi dengan ada sistem yang sebegini, sistem yang teratur, holistik dan sebagainya, disokong oleh plan evakuasi yang baik, saya fikir kawasan rekreasi awam kita akan menjadi kawasan rekreasi awam yang selamat, kawasan rekreasi yang beretika, kawasan rekreasi yang intelek, dalam konteksnya very smart with the system, with people yang berada di tapak dan juga peranan masing-masing. Terima kasih Saudara Mansur Abdullah. Terima kasih Dr. Safari atas luasan tersebut, dan juga dia punya komen juga outdoor activities with brain, kan. Okey, so seterusnya sebenarnya ada lagi satu soalan untuk Dr. Yusof. Cadangan dia perlu daripada saudara Mon Pedlazer ni, so perlu ada pendedahan dan program kesedaran untuk masyarakat setempat. So itu tadi cadangan dia, dan dia bertanya soalan lah dia punya, mungkin Dr. Yusof boleh ulas lebih lanjut apakah contoh-contoh program-program kesedaran yang boleh dilakukan untuk untuk pendedahan kepada masyarakat umum. Silakan Dr. Yusof. Terima kasih Dr. Sharifah. Manakala saya daripada universiti, sebenarnya di universiti kita ada unit jaringan industri. Industri maksudnya apa sahaja yang di luar daripada universiti. Jadi termasuklah dengan komuniti. Jadi jika saudara Puan mewakili sama ada daripada industri player ataupun NGO, boleh sahaja berhubung dengan universiti untuk melaksanakan program-program kesedaran bagi masyarakat setempat. Tak semestinya kepada orang kampung, saya tahu, termasuklah juga dengan syarikat-syarikat ataupun pengusaha penggiat industri internal. Sebagai apa yang disebutkan oleh Dr. Safari tadi, banyak ilmu yang kita transfer daripada Jepun kepada Malaysia ni dari segi disaster risk reduction. Kalau bagaimanapun cabarannya adalah kita tidak ada DNA Jepun dalam badan kita. Jadi mungkin dari segi ilmunya orang Jepun ni sangat rigid dan sangat berdisiplin, tapi masyarakat kita ni di Malaysia ni kepelbagaian kita ni memberi satu lagi cabaran lah. Jadi ilmu ataupun apa juga bahasa ataupun knowledge transfer dari segi akademik dan researchnya kepada masyarakat kita perlu dilibat sama dengan masyarakat. Dan sadaran suara Bon tadi amat-amat dialog-alogkanlah, boleh menghubungi universiti dan juga mana-mana universiti yang berkaitan untuk menjalin kerjasama. Sebenarnya bukan hanya di universiti, malahan kalau di Selangor ni, sebab saya di Selangor, ada geran oleh pihak berkesempatan untuk melaksanakan program-program yang berbentuk community engagement yang boleh kita libat samakan sama ada bersama tentang kajian ataupun tentang penyebaran maklumat. Jadi semuanya kita perlu berkomunikasi lebih kerap lah antara pihak di luar sana dengan universiti, maknanya agar apa juga dapatan kajian kita di universiti dan juga di badan pendidikan itu dapat diterapkan oleh masyarakat di luar sana. Okay, terima kasih Dr. Yusof atas cadangan tersebut. So lepas ni bolehlah berhubung dengan pihak universiti. Universiti biasanya ada kan macam Dr. Yusof cakap tadi tu. Bolehlah boleh joint venture tentang program-program kesedaran dan sebagainya. Dan saya bacakan sedikit komen-komen daripada
saudara Mansur juga, ada saudara Mansur Abdullah, dia kata early warning system dengan kecanggihan AI dan ada exercise seperti fire drill di tempat rekreasi. So terbaik sahabatku, Engineer Dr. Safari. Tadi cadangan daripada Dr. Safari kan. Okay, so komen lah daripada saudara Mansur Abdullah. Dan macam saya ulas sikit lah yang Dr. Safari cakap tadi kan, yang tentang praktis ni kan, exercise seperti fire drill tu. So boleh dilakukan sebenarnya bukan digalakkan lah, sebab macam saya kata tadi lah, kalau kita pergi tempat rekreasi kan, kita tak alert pun benda tu. Mungkin kita tahu, sama juga macam kat sekolah kan, dia dengar kadang buat tak tahu je kan. Kalau diberitahu oleh cikgu ataupun pegawai kan, dia kata kita ada latihan baru kita alert kan. Tapi kalau tiba-tiba ni kita macam tak sedar sangat kan. So kalau ada kawasan tu lah, terutama sekali tempat rekreasi yang ada dipasang dengan warning ni, so bolehlah dipraktiskan dan mungkin boleh diwawarkanlah kepada umum kan, melalui medium-medium social media ni lah, supaya orang yang datang tu dia tahu, dia ada alert. Okay, so saya rasa dah tak ada soalan-soalan daripada penonton ni. So saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada panel kita, iaitu ada Dr. Safari dan juga Dr. Yusof, atas cadangan kita kata tadi kan, ada ulasan, saranan dan juga nasihat yang sangat berguna kepada para pengunjung dan juga penonton yang menonton di Facebook Aurora UC sekarang ni. Dan apa yang dapat saya simpulkan mengenai tajuk kita, iaitu insiden kepala air ni adalah bencana alam yang kita kata boleh dielakkan ataupun diminimumkan jika semua pihak termasuk dengan komuniti setempat ni cakna mengenai proses alam dan juga pengurusan sungai oleh pihak-pihak berkenaan. Dan kita kata tadi ada teknologi kan, kita ada sistem alam kan, empangan dan sebagainya. So itu teknologi tersebut kita kata sebagai mitigasi kan, mitigasi untuk mengurangkan impak tragedi kepala air. Tapi namun pengetahuan dan juga kesedaran dalam kalangan masyarakat terhadap fenomena kepala air ni, khususnya di tempat-tempat yang berisiko tinggi ni, haruslah dipertingkatkan untuk membolehkan tindakan keselamatan diberikan perhatian yang lebih tinggi. Dan akhir sekali saya mewakili pihak Aurora Pusat Co-Curriculum UC ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan iaitu Dr. Safari dan juga Dr. Yusof kerana sudi meluangkan masa berkongsi kepakaran serta pengalaman masing-masing mengenai insiden kepala air dengan para penonton sekalian. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang setia mendengar daripada pukul 9 tadi sehinggalah ke penghujung live webinar ini. Semoga segala perkongsian pada malam ini dapat memberikan lebih kefahaman yang lebih baik kepada kita semua dan juga dapat khususnya lah meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat terhadap aspek keselamatan ketika melakukan aktiviti rekreasi khususnya di sungai dan juga air terjun. So saya kira itu sehingga kita bertemu lagi di webinar Aurora Talk Series yang akan datang. So dengan itu saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat malam. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.